Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So hari ini cikgu akan kongsikan praktis formatif 4.2 berkaitan dengan faktor mempengaruhi kadar tindak balas. Okey. So soalan yang pertama, nyatakan 5 faktor. So 5 faktor mempengaruhi kadar tindak balas. Cikgu dah tulis yang pertama iaitu suhu. So semakin bertambah suhu, semakin bertambah kadar tindak balas. So cikgu guna short form dan juga simbol. Yang pertama adalah simbol meningkat ni kan. This is meningkat. Jadi cikgu guna simbol je lah untuk cepatkan cepatkan penulisan cikgu. Okey, so faktor kedua adalah kehadiran mangkin. Mangkin adalah bahan kimia. Anything bahan kimia yang mempercepatkan kadar tindak balas, maka kita namakan dia sebagai mangkin. Jadi bila soalan tanya, adakah dengan tidak menggunakan mangkin tindak balas itu tidak berlaku? Tidak. Okey. Tindak balas masih berlaku, cuma dengan kehadiran mangkin, tindak balas itu berlaku dengan lebih cepat. Okey, jadi produk yang kita akan hasilkan cepatlah. Okey. So yang ketiga adalah kepekatan. So kehadiran mangkin akan meningkatkan kadar tindak balas. Okey, KTB ialah kadar tindak balas. So, yang ketiga adalah kepekatan. Okey, so kepekatan yang tinggi, kadar tindak balas akan meningkat. Kepekatan bertambah, kadar tindak balas akan bertambah. Yang keempat adalah tekanan. Okey, tekanan ini special. So, tekanan ini special kerana faktor ini hanya untuk gas sahaja. Okey, dia tak boleh apply untuk pepejal dan cecair. Tak sesuai lah, bukan tak boleh, tak sesuai. Okey, so tekanan ini semakin bertambah, tekanan semakin bertambah, semakin bertambah tekanan, semakin bertambah kadar tindak balas. Okey, so yang kelima, yang terakhir adalah size. Okey, remember size ini terbalik sikit dia punya berkaitan. So size semakin berkurang size. Okey, apa maksud semakin berkurang size? So size berkurang, semakin berkurang saiz, semakin berkurang kadar tindak, semakin meningkat kadar tindak balas. Contohnya apa? Contoh, cikgu ada satu cube macam ni. Kan? Ini adalah gula. Okay. Bila cikgu masukkan dalam air, satu gelas air macam tu, gelas pula. Okey, macam tu kan air. Cikgu masukkan dia. Kawasan yang bertindak balas adalah hanya pada permukaan luar. Okey. Apa jadi kalau cikgu ketuk gula ni biar jadi bits of pieces macam ni. Cikgu masukkan dalam air. Jadi bila masuk dalam air, kadar tindak balas tu meningkat sebab kawasan yang terdedah kepada air ni akan meningkat. Okay, so that's why bila dia kata saiz tu berkurang, maksudnya kecil. Saiz molekul tu kecil. So kadar tindak balas akan bertambah sebab luas permukaan yang bertindak balas adalah bertambah. Okay, so soalan seterusnya. Sekejap, cikgu paste jawapan. Cikgu paste jawapan pula dah. Cikgu paste soalan sekejap. So, soalan kedua. Soalan kedua. Okey. Lengkapkan pernyataan-pernyataan berikut. A, yang pertama, semakin apa suhu bahan tindak balas, semakin tinggi kadar tindak balas. Semakin bertambah. Okey. Kamu eja penuh lah. Okey, cikgu eja penuh. Okey. So, semakin bertambah suhu, semakin bertambah kadar tindak balas. B, semakin apa kepekatan bahan tindak balas, semakin tinggi kadar tindak balas. Semakin bertambah. Okay. Do not use word yang mengelirukan. Contoh, semakin besar kepekatan, semakin besar suhu, semakin tinggi suhu. Okay, sometimes dia betul. Okay, sometimes dia
kurang tepat. Okey, cikgu nasihatkan guna je bertambah berkurang. Okey, insya-Allah dia akan betul untuk kebanyakan ayat. Okey, so bertambah berkurang saja. Semakin bertambah kepekatan, semakin tinggi kadar tidak balas C, semakin berkurang saiz bahan tidak balas, semakin tinggi kadar tindak balas. Okey. Yang ketiga, nyatakan satu faktor yang mempengaruhi kadar tidak balas bagi tindak balas yang melibatkan bahan tidak balas berkeadaan gas. So ada satu faktor iaitu tekanan. Okey. Jadi untuk gas, spesial untuk gas tekanan, so semakin bertambah semakin bertambah tekanan eja penuh semakin bertambah kadar tindak balas. Okey, 3 soalan selesai. Okey, sebarang komen atau kesalahan mana-mana soalan yang cikgu buat ni, sila komen lah di ruangan komen. Okey, thank you for your attention. Jumpa lagi. Assalamualaikum.